PDRM ini tidak boleh seseorang menteri, dia tidak boleh mencampuri urusan kawal selia ataupun pasukan ini menghadapi masalah. Kenapa menghadapi masalah? Itu adalah peranan dan tanggungjawab menteri. Bukan untuk nak menentukan siapa jadi CPO sini, siapa jadi pengarah sini. Itu bukan kerja dia. Ya. Nanti ada sebut sendiri tentang cabaran politik yang mesti dihindarkan dalam PDRM. Apa yang nanti alami selama menjadi SPP? Ya. Inilah yang patut dihindarkanlah. PDRM ini tidak boleh seseorang menteri, dia tidak boleh mencampuri urusan kawal selia, perjalanan tugas harian PDRM ni. Beliau hanya diberikan kuasa ataupun diberikan mandat untuk menetapkan dasar. Ya, menetapkan dasar. Apakah hala tujuannya pasukan ini? Adakah pasukan ini pincang ataupun pasukan ini menghadapi masalah? Kenapa menghadapi masalah? Itu adalah peranan dan tanggungjawab menteri. Bukan untuk nak menentukan siapa jadi CPO sini, siapa jadi pengarah sini. Itu bukan kerja dia. Ya, saya mohon dijelaskan di sini. Ya. Peranan beliau sebagai pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis ada hadnya. Ada hadnya. Dia tidak sampai ke situ. Ya. Itu saya terkejut pada peringkat awal lagi. Apabila berlakunya perubahan kerajaan dan beliau dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, sejak awal lagi di mesyuarat pertama Suruhanjaya Pasukan Polis ni, beliau mendesak untuk mendapatkan kuasa bagi SPP menentukan siapa yang boleh ditempatkan di sana, di sini, situ. Dan itu tidak baik. Tidak harmoni lagi. Jadi sukarlah bagi saya sebagai ketua ya untuk nak menyusun atur. Dan melalui perbuatan begitu akan timbullah kem-kem tertentu. Ini kem menteri, ini kem IGP, ini kem timbalan IGP, ini kem pengarah. Tak baik. So itulah saya harap selepas ini nanti perkara ini dapat dijelaskan. Ya. Okey. Tapi sini ada nanti tu bincang dengan Datuk Seri Hamzah ini yang sini. Sudah, sebelum ini dah dibangkitkan, tapi beliau masih lagi indakkan kuasa tersebut. Saya telah membawa perkara ini 2 kali ke perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya telah membawa perkara ini ke perhatian Tan Sri Ketua Setiausaha Negara sendiri. Saya dah bawa. Saya ni bukan manusia yang keras kepala nak pakai langgar, ya tidak. Kita ada bos-bos kita kan. So saya bawa lah ke perhatian orang, tetapi masih lagi beliau hendakkan kuasa ni. Ya. Jadi tidak baik untuk negara ni, tidak baik. Dan ia bukannya sebab saya sebagai IGP saya hendakkan kuasa tu, tidak. Memang benda tu perlu. Ya, saya menentukan siapa yang boleh dilantik sesuai atau tidak. Ya. Because saya bergelumang setiap hari dengan pasukan. Menteri tidak. Dia ada lagi berapa jabatan lagi. Dengan APMM-nya, dengan immigration-nya, dengan berpuluh lagi dah. Registrar of apa ni, bawah Kementerian Dalam Negeri. Mana ada masa? Mesyuarat Suruhanjaya Pasukan Polis ni, saya telah tegaskan daripada mula, SPP ni amat penting kepada PDRM. Kalau tak dapat sekali sebulan pun kita bermesyuarat, tak dapat 2 kali, sekali sebulan, mesti adakan mesyuarat. Saya telah tekankan, ikhlas daripada mula. SPP tak ada pejabat. Bayangkan, ni saya nak kongsilah dengan orang ramai. Lalu di situlah letaknya SPP ni, martabatnya. Pejabat pun tak ada. Nasib baik tak letak payung satu, tak meja apa ni. SPP ni nak menentukan 129,000 orang ni. Kebajikan dia apa semua. Pejabat pun tak ada. Saya yang mendesak. Ini bukan saya nak lepas geram ni. Pasal ni, saya dah war-warkan, saya nak serah jawatan ni, saya tak nak disambung pun. Ya?
Saya tak nak disambungkan. Bukan saya yang orang kata dah tak dapat merajuk dah nak hentam. Tidak. Ini untuk kebaikan semua. Saya berani. Saya takut besok ada orang takut nak mendirikan hujah-hujah ni. Tak apalah, lepas ni saya nak bantai, saya pun bantai lah, tak apa. Tapi saya nak katakan bahawa SPP tu amat penting. Dia tak boleh mesyuarat 1 jam, 2 jam. Berpuluh-puluh kes tata tertib masih tergantung lagi. Tak dibuat keputusan. Meeting 2 jam. Macam meeting minum kopi hero dengan apa saja. Begitulah keadaannya. Tak ambil berat langsung. Bukan saya tak mengadu perkara ni. Saya mengadu perkara. Saya tekankan betapa pentingnya. You bayangkan kalau SPA punya perjalanan yang macam ini, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam macam ni perjalanan dia. Itulah yang terbaik-baik, sebaik-baik sekali lah ya. SPP ni tidak dipengerusikan oleh seorang menteri. Saya sarankan di sini lah. Sebaik-baiknya bagilah seorang bekas ketua hakim ke untuk menjadi pengurusi Suruhanjaya Pasukan Polis. Kalau seorang menteri ni masuk dia punya unsur-unsur politik di dalam tu, tak baik. Sebelum ini pernah cuba diusahakan, tetapi berlaku perubahan pucuk kerajaan oleh Tan Sri Abdul Kasim dulu. Ya, cuba untuk nak menyarankan kepada kerajaan supaya SPP ini tidak lagi dipengerusikan oleh seorang menteri, bagi seorang hakim. Baru dapat dia berjalan dengan apa. 4 kali sajalah mesyuarat 1 tahun sejak SPP ni, sepatutnya setiap bulan. So mesyuarat yang terakhir ni, yang sepatutnya katanya dibuat pada hari ini lah. Awal-awal saya dah kata saya tak mau hadir. Sebab niat diadakan SPP itu pada hari ini tu memang niat dia tak betul lah. Kenapa pada hari akhir, hari Jumaat, hari akhir tu baru nak diadakan SPP mesyuarat tu? Kenapa tidak seminggu, 2 minggu sebelum ni supaya dapatlah kita berbincang. Sekiranya ada apa-apa yang pincang, so kita boleh perbaiki. Ini hari ini buat mungkin 50 minit ke setengah jam ke, lepas tu minggu depan saya dah bersara. Apa saya nak buat? Saya sebagai IGP ahli yang utama dalam tu. Sebab saya yang jadi ketua kepada pasukan. Of course ada pengurusi. Ya, saya tidak mahu lagi lah supaya saya buka perkara ni seluas-luasnya supaya orang ramai tahu di mana martabatnya SPP tu. Yang beliau katakan, saya pengurusi SPP. Dengan bangganya, dengan angkuhnya, saya pengurusi SPP. Apa yang dibuat? Tanyalah ahli-ahli yang lain tu. Berapa banyak kes yang tersangkut di situ. Tak diambil kira. Berapa ramai orang yang ditahan kerja, belum lagi ada keputusan. Yang penting pada dia ialah pada hari itu dia cuba nak membela, nak menangguhkan pertukaran yang telah saya tetapkan untuk memenuhi tradisi tindakan yang diambil oleh ketua-ketua polis negara yang sebelum ini. Apabila seseorang itu dikaitkan dengan satu-satu isu, maka tindakan yang terbaik sekali dibuat segera ialah pindahkan dia keluar daripada jabatan itu. Itu yang saya buat. Keluar pula surat keramat suruh menangguhkannya. Saya bukan kata dia bersalah tak bersalah ke, dia bersalah-bersalah. Saya dah serahkan kuasa itu kepada SPP. Saya hanya pindahkan keluar. Ya, daripada 31 orang tu, 29 telah saya pindahkan. Yang last ni 2 ni, macam kenapa special sangat. Dia tak bagi dipindahkan. Saya langgar jugalah. Saya keluarkan arahan, tukar. Pasal saya berada di pihak yang benar. Okey? Janganlah nak main-main politik dengan saya. Saya tahulah cerita-cerita politik ni. Cubalah fikir masa depan kebajikan anggota ni, PDRM ni. Janganlah nak mainkan politik dalam perjalanan urusan PDRM ni. Tolonglah. Dengan sokong pembekalan yang Tan Sri katakan tadi, ke mana arah pulang pada PM? Tan Sri melihat dalam usaha Tan Sri untuk meningkatkan integriti pasukan polis selama ini. Adakah usaha itu akan disambung ataupun
Wallahualam, saya bersangka baik. Saya berharapkan Datuk Seri Akril akan meneruskanlah. Datuk Seri Akril pun bukan selama ni terpinggir dalam mesyuarat-mesyuarat apa ni. Beliau hadir sekali dan beliau tahu. Sekiranya ada usaha-usaha nak membawa elemen-elemen yang tidak baik yang sebelum ini telah pun kita cold storage kan, beliau akan tahulah. Tetapi yakinlah apa juga keputusan yang dibuat oleh saya ketika itu adalah demi kebaikan pasukan dan kebaikan orang ramai. Yang tidak ada agenda saya nak mewujudkan dinasti saya ke siapa, tak ada, insyaAllah. Apa yang Tan Sri terkilai dalam tempoh utama selama ini kerana tidak dapat dilaksanakan? Saya tak dapat pergi ke Sabah dan Sarawak sebab COVID ni. Banyak isu ni. Di Sarawak banyak isu. Tapi saya mohon maaf lah. Sebab sekiranya saya pergi kena kuarantin macam-macam lah. So saya tahu di Sarawak tu terdapat banyak isu integriti ni. So bukan saya terlepas pandang. Saya ada berjumpa dengan YB Menteri Sarawak dan saya menyatakan pengakuan saya kepada mereka. Saya tidak dapat ke sana, tetapi saya faham, saya tahu, saya sedar sesuatu yang drastik perlu dilakukan di Sarawak. InsyaAllah lah selepas ini saya berharapkan Datuk Seri Akril akan something is not right there lah. Banyak sangat perkara yang dalam ni yang viral allegation yang viral berhubung dengan penyeludupan, judi online, maksiat, begitu hebat sekali di sana lah. Saya harapkan selepas ini pucuk pimpinan akan memberikan perhatian kepada itu lah. Bukan saya anak tirikan Sabah dan Sarawak, tidak. Tidak. Saya tak dapat nak pergi disebabkan COVID ni tadi. Jadi tak ada sesalan saya, tak ada. Kebimbangan saya ada. Itu yang saya sebut tadi, campur tangan politik. Kesalahan itu sajalah. Lain. Last time you promised a good ending for the case from Indira Gandhi's. Yeah. How do you feel now that you're stepping on the ICP? I have appealed to Madam Indra. I've appealed to her through someone, a senior police officer. Please give me some time. Don't meddle. Don't meddle and don't come out and start making statement this and that. Give me a little bit more time. But she didn't adhere to the promise. What happened? Somebody, an NGO, came out with a very strong statement criticizing here and there, while the talking was being conducted. It is easy if the man is within in this country, but he's abroad. That's the problem. We cannot simply go in and kidnap him and be brought back home. No, we have to do some very diplomatic approach, to do that. But I believe communication is not severed at all. It's still on. Only thing is that he was frightened. Otherwise, I believe last year it could have been a huge progress can be made. But because of this interference by this one, frightened him off and severed communication for a while. So I sympathize with her. I sympathize with her. The agony of not having been able to see her own daughter. I sympathize with her. But I hope the next one will proceed with a good effort to bring back the girl back home. Ngantuk lah. Alhamdulillah. Pagi tadi saja dia beritahu, Datuk Seri Akril maklumkan kepada saya dia telah dijemput untuk menerima watikah. Saya kata, well, congratulations, alhamdulillah, pergilah. I thought so it could have been done on next Monday. Tapi dia nak percepatkan, alhamdulillah. Takut manalah tahu ada orang potong jalan ke kan. Bahaya sekarang ni. Dia bawa excavator kan, buat jalan baru ke. Alhamdulillah semua dah selamat dah. Tak apa. Okey. Menteri hari ini dia kata dia tak ada salah dengan dia punya perbualan telefon yang ada. Cuma dia salahkan orang yang tap perbualan telefon dia.
Tak tahulah saya tak ada kena-mengena dengan saya pun benda tu. Nak saya bersumpah dengan Quran pun saya bersanggup. Tak ada kena-mengena dengan saya benda tu. Tapi yang apa yang kena-mengena dengan saya ialah statement-statement beliau tu yang mengatakan, ya, sebelum inilah yang mengatakan bahawa dia mempunyai kuasa, dia sebagai pengurusi SPP, dia ada hak untuk menentu. Itu salah tu. Saya nak komen yang itu je. Yang video yang baru ni kata dia bercakap tu semua tu, itu saya tak nak komen. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu benda tu. Saya tak ada kena-mengena dengan saya pun. Sekarang bahaya Dalam masa apa je kita boleh dapat gambar-gambar daripada bintang marikh. Apa nama kapal Perseverance yang Amerika punya apa tu kan? Dia ambil gambar-gambar video live bintang marikh tu, Mars. Dalam masa beberapa jam sampai kat bumi. Itu bahayanya sekarang ni. Akibat daripada teknologi, kemajuan teknologi komunikasi ni. Ada yang senyum-senyum kambing ada ni, apa hal? It's funny because throughout your service, these 2 years as the IGP in PDRM, I mean, our country goes through a lot. I mean, from the change of government and also involved 2 governments from different parties that throughout your service. Would you mind to share us a bit, like, how do you, I mean, during your service, Yeah. how does the collaboration with anything that concept in collaboration? During the first phase of my IGP-ship, that was the first year, 2019-2020, under Pakatan Harapan, the Honourable Minister was our present PM now. I have no issue at all. He has been very supportive, you know, he has been very, understanding. He didn't ignore the plight of PDRM, he didn't. But he doesn't push his way around, you know, wanting this and that done. He will only say a few words, you know, do something about it. That's enough, you know. If it comes from a minister, as IGP, I know what to do, you know. You don't have to lecture me, but just one sentence, that's good enough. And Tan Sri Muhyiddin has been a very good Home Minister. After that, during the change of government, that's the problem. It started from there. I have to admit, always bad blood between me and the minister. I've got to admit that. Ya, saya dengan YB Menteri ni tidak harmoni lah dalam apa ni. Sebab masing-masing ada pemikiran, style masing-masing. Itulah yang berlaku. Salah ke pengakuan saya ni? Salah ke tak? Ya? Okay. Such level of interference, I mean, when you became the IGP and after the government change, I'm sure you were really stepping in knowing there is going to be interference here and there. But would you say today that you expected this much of interference? What would be your comment on that? Yeah, from the way he acted earlier, I'm afraid that it's going to be that. It's going to happen. And I don't want the force. Ya. Saya tidak mahu pasukan ini digunakan untuk memenuhi, menjalankan peranan, menjalankan kerja-kerja kotor untuk menakut-nakutkan orang. Saya tak mahu. Saya tak benarkan waktu saya. Tinggal 3 hari je lagi. Lepas ni berlaku tak tahulah. Ya. I don't want. Saya melawan rasuah dalam pasukan dan saya lihat dalam politik rasuah berlaku merata-rata tempat. Why can't they think about it? Mabuk kuasa sanggup melakukan perbuatan, membeli sana, mengugut orang ini, mengugut. Itu rasuah nama dia. Adalah maruah diri sikit. Saya berusaha ni nak membersihkan pasukan ini, nak mengembalikan martabatnya, tetapi saya tengok di luarnya, politik hancur. Dengan amalan-amalan yang jelas. Saya minta SPRM masuk, ambil tindakan. Jangan takut. Sickening, you know. Dah lama dah rakyat Malaysia ni dah muak dah tengok perbuatan. Sekejap katak lompat sana, sekejap katak berbunyi sana. Apa tu? Ada unsur-unsur apa tu? Rasuah tu. Saya minta SPRM masuk. Siasat macam mana boleh wujud katak di sini, wujud katak di sana, limas rakyat.
memberikan satu gambaran yang tidak baik seolah-olah dalam negara ni tak ada undang-undang. Siapa-siapa pun boleh buat untuk nak membeli ni. Dan saya pula duduk dengan 129-130 ribu orang warga PDRM ni, berkali-kali mengulangkan mereka, tingkatkan integriti. Yang kuat mengutuk PDRM ni orang politik lah. Tapi ni yang saya kata, dia berkokok tapi belakang ni penuh dengan tai. Dia tak nampak. Bila polis apa sikit nampak. Polis makan rasuah, polis itu. Orang politik ni, tapi dia sendiri you tengok. Perangai dia orang. Naik private jet daripada sini, mana datang duit? Pergi Sabah. Tiba-tiba kan dah seorang mengaku nak lompat. Cuba SPRM siasat benda-benda macam ni. Jangan saya yang nak menyiasat PDRM ataupun SPRM nak menyiasat PDRM ni. Siasat orang-orang politik ni. Kembalikan balik satu orang kata nilai budaya politik yang sihat untuk negara kita. Saya bagi itulah, saya kata komen yang apa ni, yang pedas lah. Tapi inilah berlaku. Yang saya takut ni besok akan berlakulah. Mana PDRM ni akan digunakan untuk nak serve dia punya political interest dia. Tak mustahil pun. Yes. Since you mentioned that during the time you work with Tan Sri Muhyiddin, it's very well going. Have you been talking about the issue regards on the minister from? Yes. I did mention just now twice. I met the Right Honourable Prime Minister to inform him about what's going on. I complained to him about it. Well, you can see. But I did, as I said just now. I've shared this matter with the Ketua Setiausaha Negara, KSN, and also with our Prime Minister about my concern. Why somebody is meddling into this one, you know. I did that. Yeah? I fear no one. I respect everyone, but I fear no one. I will leave after this. Bukan saya dapat pun lepas ni, kononnya lepas saya beli gini kan dapat jadi IGP balik. Tak mau dah, saya cukup lah. Bagilah ke orang lain. Yang menunggu tu pun ramai. Dah, sudah dijalankan. Saya batalkan balik. Arahan saya tu dibatalkan oleh Datuk Seri Akhril. Saya keluarkan arahan baru. So, jalankan. Dah jalan dah. Itu kuasa saya tu. Dan bukanlah saya nak orang megah nak nunjuk kuasa. Siapa lebih besar, menteri ke IGP? No, that is not the issue. Bukan isu itu. Ya. Saya masih lagi merendah diri apa semua. Tapi janganlah kita rasa arrogant sangat, ya, nak menunjuk kita menteri dalam negeri, kita ada kuasa ni, kita ada kuasa tu. Come on man, ya. Stop the politicking dengan PDRM ni. Tengok plight dia, apa masalah yang ditanggung oleh warga, ribuan warga PDRM ni. Patut itu dia fokuskan, bukan siapa lebih besar, IGP ke dia ke, ataupun saya mengatakan saya lebih besar daripada menteri. Tak, bukan itu. Sebaik-baiknya besok Datuk Seri Akhril dengan beliau ni dapatlah duduk semeja berbincang perkara ni supaya tidak berlaku lagi lah, ya, di masa akan datang. So, lain dah. Selalunya saya bagi ruang kat Johor lama, ya. Itu ya. Okey, saya ucapkan berbanyak terima kasih dan 5.30 ya. Selamat berbuka. Hari ini puasa ke-18 ya. Saya mohon maaf ya kerana tidak dapat memenuhi permintaan untuk nak wawancara saya. Faham-faham je lah masa tak ni, dan tak dapat mengokok lah tu. Tak. Tak. Kalau saya nak masuk politik tu, tak terfikir dalam diri saya nak masuk politik. But I understand what is politik tu, saya faham. Itu sebab saya tak masuk. Ya.
biarlah diorang yang dalam politik ni main masuk. Actually you nak bergiat dalam politik, bergiatlah. Tapi jangan jadi hipokrit. Cakap di sini berdepan lain, di belakang buat lain. Jangan tipu orang. Ya, pakai songkok, pakai apa. Ya, lepas tu pergi berhujah macam ni sini, di belakang lain. Please, the hipokrisi ni must stop. Ya. Jadilah seorang insan yang baik, yang mulia. Ya. Bukan saja dari slogan, retorik yang dia orang cakap tu. Okay. Hari semalam saya marah dengan menteri yang kutuk-kutuk polis pasal roadblock dia. Ya, you all keluarkan kata menteri tak cerdik ramai tu. Betul pun. Ya, kita berhadapan dengan COVID-19. Tengok hari ni berapa? Siapa dapat dah? 38 dah. You see the danger, you know. And then bila polis serius untuk nak implement, nak tighten up to deter people, takutkan dia orang daripada buat apa ni. Ada pula yang nak score political point. Longgarkanlah, susahlah orang. Orang nak pergi tu, orang pergi. Definitely saya tak boleh dalam ribuan ikan yang ada di laut tu, saya tak boleh nak pilih ni ikan bilis, ni ikan kembung, ni ikan selah kuning. Masuk je dalam jaring tu, semua masuk. Jadi saya tapislah, satu-satu roadblock tu akan tapislah, menyebabkan berlakulah kelewatan, jam. Tak, cepat-cepat masuk nak dapat political point, hentam polis. Polis tak sensitif lah. Ni yang baru ni, yang dekat apa ni, yang dekat Kota Baru ni, yang kata dia dianiaya. Saya dah bagi tahu dah. Ya. Dan kesalahan dia tu ialah dia dalam bentuk gerai. Ya, dalam bentuk gerai. So yang katakan 50,000 ni, kita tujukan dulu premis perniagaan yang degil, kan? Individu 10,000, betul tak? Kalau premis perniagaan ni 50,000. So dia ni dalam buat bisnes begitu. So nak kategorikan individu ataupun premis perniagaan. Definitely 50,000 dia kena. Bukan kata polis tu tak sensitif. Ya, polis tu sensitif. Boleh merayu. Bukan polis tu tulis 50,000 dia mesti bayar 50,000. Ya. Ni orang-orang politik ni sekali lagi tak cerdik juga. So, minta dia orang disekolahkan lah, ya, buang-buang dengan perkara ni. Susah sangat pula dah. Ya. Bila ada hal-hal macam ni yang emosional, media pula main kan. Bagi apa? So ramailah orang politik ni akan masuk nak skor markah. Tengok-tengok masuk silap langkah. Makan diri sendiri balik, kan? Itulah, balik-balik polis. Kalau apa sikit polis. Ni besok 3,900. Uzubillah dah, janganlah dia mencecah 4,000. Sebagaimana Dr. Hisham cakap, dia boleh sampai 10,000 sehari. Buatlah main-main. Kononnya bagi longgar roadblock. Bagi tahu dengan saya suruh longgar roadblock tu. Apa yang nak diketat-ketatkan. Bagilah, pertimbangkanlah. Okey, saya longgarkan. Berlaku kluster.